Okay, video kali ini masih lagi berkisar tentang basic operation on signal. Cuma beza dia, kita akan go deep lagi di mana kita akan tengok operation yang selain tambah dan darab lah. Di mana yang nama dia ada tiga, nama dia ialah scaling, shifting dan reversal. So ada tiga lah. Dia ada scaling, shifting dan reversal. Okay. So untuk scaling selalunya kita akan dia ada dua. Dia akan, sebab kalau kita tengok kita punya signal dia ada dua paksi kan. Satu paksi Y, satu paksi X. Kalau di discrete time dia akan T. Kalau kalau dia continuous time dia akan T. Kalau dia discrete time dia akan N. Tapi kalau untuk X dia punya kawasan X axis ni dia akan dalam bentuk T untuk CT dan N untuk DT, discrete time. So kawasan Y ini adalah magnitude. Okay. Dan kawasan X ini adalah dia punya range lah. Range dalam bentuk time ataupun N. Bila time dia adalah CT, N dia adalah discrete time. So untuk proses ataupun operation yang berkaitan scaling, kita boleh buat dua-dua untuk amplitude dan juga time. Dalam kes ni time ataupun untuk N lah. Kalau kita ada discrete time dan juga continuous time, dua-dua boleh buat lah. So, untuk time boleh ataupun untuk N boleh. Tapi untuk shifting, selalunya kita akan shift dia punya time ataupun N sahaja. Reversal pun sama. Kita akan buat operasi reversal ini pada paksi yang ada time ataupun N. Dalam kes ini, paksi X sahaja, paksi X axis sahaja. Yang ni pun X axis sahaja. Manakala yang ini ada dua lah. Y dan juga X axis. So kita go through yang pertama dahulu iaitu scaling. Scaling tadi kita ada dua. Satu amplitude dan juga time scaling. So kita tengok yang amplitude punya scaling dahulu iaitu Y axis punya scaling dahulu. Sama juga untuk discrete time signal pun sama. Kita akan tengok untuk amplitude scaling dahulu ataupun kadang-kadang di discrete time dia nama lain dipanggil skala multiplication lah. Tetapi still sama dia kita buat operation on Y axis dahulu sebab since dia adalah amplitude dan juga amplitude lah. So untuk continuous time ini rumus dia lah. Kalau kita tengok di sini rumus dia dikatakan di sini YT sama dengan AXT. Kat mana yang penting di sini, yang penting ialah A ini. Di mana A ini kalau kita kena ada modulus ini modulus. Modulus ini apa bermaksud? Bermaksud kalau negatif 1 kita letak modulus maka kita anggap dia 1. So modulus di sini. So modulus kalau kita tengok di sini A ini kalau lebih pada 1 nilai dia maka signal itu di-amplify. Dia scale. Scale ni maksudnya kita kecil ke atau besarkan kan dia. So kalau A ini lebih pada 1 nilai dia, maka signal itu akan amplify. Kalau A itu kurang daripada 1, maka signal itu akan attenuated. Dia akan mengecil. Okey, seperti yang saya tengok sini, ni signal original. Kemudian kita amplify dah. Sebab apa amplify? Sebab kita punya A di sini lebih pada 2. Lebih pada 1. A kita sama dengan 2. Sebila sama dengan 2, sudah lebih daripada 1, maka dia adalah amplify. Kemudian kita tengok yang kedua ialah A ialah 0.5. 0.5 ini A sama dengan 0.5 kurang pada 1. 0.5 juga sama dengan 1/2 lah. 1 bahagi 2 ialah 0.5. Itu sama sajalah.
So bila kurang daripada 1, maka signal ini attenuated. Okay, attenuated. So sini adalah amplify punya version. Yang atas adalah amplify punya version. Yang bawah ini adalah attenuated punya version lah. Kalau kita tengok amplify punya version dia meninggi. Kalau tengok sini dia original, dia rendah lah. Kemudian bila dia amplify dia akan tinggi. Nampak dia naik. Kalau attenuated dia merendah. Merendah di kawasan mana? Amplify di bahagian y-axis. Ni di attenuated. Dia rendah di kawasan mana? Di kawasan y-axis. Time tidak berubah, tidak bergerak langsung. Bahagian x-axis kita tak kacau. Tidak berubah. Bahagian x-axis tidak berubah. Okay. So hanya berubah bahagian kawasan y-axis sahaja, iaitu sinilah y-axis lah. Okay. Alright, so ini rumus dia. Contoh kalau kita tengok signal yang original ini, signal yang original sebelum dia amplify, sebelum dia di-attenuated kan. So, sama macam kita tengok addition dan multiplication, cara kita nak baca signal ini secara grafik. Ini secara grafik, ini secara functional kat bawah ini. So bila kita nak convert secara functional, grafik kepada functional sama, kita tengok pada T1 sehingga 0. T1 sehingga 0, magnitude dia berapa? 1. Sebab itu dia 1 di sini. Kemudian tengok pula pada sebelah dia, T2 dan T1. T2 dan T1, magnitude dia berapa? 2. Sebab itu dia 2. Di sini 2. Okay. Kemudian tengok pula magnitude untuk range yang ketiga, iaitu T2 dan T3. T2 dan T3 magnitude dia ialah 1. Sebab tu dah ada 1 di sinilah. So ini yang original. Sebabkan dia adalah amplitude scaling, maka ini sahaja yang kita peduli. Sebab ini yang duduk di y-axis. Ini time. Yang bahagian ini kita tak peduli. So bila dia di-amplify sebanyak 2 kali, signal original dia ialah xt. Tapi telah di-amplify sebanyak 2 xt. Xt A dia 2. So magnitude ini tadi kita darab dengan 2. Okay. Sebab dia A dia 2, maka 1 darab 2 jadi 2. Okay. 1 darab 2 jadi 2. So apa yang kita buat ialah kita darab dengan 2. Semua ini kita darab dengan 2. Kenapa? Sebab tadi dia bagi tahu amplify sebanyak 2 xt. Ini di kawasan ini. Sebab itu dia kali 2. So 1 darab 2, 2, 2 darab 2, 4, 1 darab 2, 2. Sebab itulah jadi 2, 4, 2. Maka kita tulis balik di bahagian 0 dan 1, 0 dan T1 ini, dia telah amplify sebanyak 2. Ini, 2. Kemudian untuk T2 dan T1, T2 dan T1, dia amplify sebanyak 4 kali. Ada 4 nilai dia, bukan 4 kali ya, ada 2 kali sebab dia nilai dia 2 tadi asal original. 2 darab 2, 4 lah. Okay. Kemudian buat juga untuk yang terakhir, range T3 dan T2 ini dia telah menjadi, setelah amplify dia menjadi 2. So ini cara kita lukis lah, dan juga secara fungsional. Okay. Okay, sama itu untuk amplification, untuk pembesaran, untuk orang kata apa, dia besarkan, dia magnify kan. Tapi kalau dia kurang daripada 1, maka dia attenuated. Dia attenuated, dia akan merendah. Contoh yang kedua ialah YT sama dengan 0.5 XT. So dalam kes kita sini, A kita ialah 0.5 kurang daripada 1. So maka dia akan melemah. So apa yang kita buat ialah kita signal yang original akan darab dengan A tadi. Yang darab siapa? Ini kita tak peduli, hanya peduli y-axis sahaja sebab y-axis yang amplitude. So semua ini tadi kita darabkan dengan 0.5. Sebab apa 0.5? Sebab kita punya tadi soalan dia nak 0.5. Okay, so kita darab lah 1 darab 0.5, maka akan dapat
sorry itu balik maka saya buat ni balik. Okay. 1 darab 0.5 akan jadi 0.5. 2 darab 0.5 akan jadi 1. 1 darab 0.5 akan jadi 0.5. So buat balik macam tadi, T1 sampai 0, sekarang nilai dia 0.5. Okay. Kemudian untuk next punya range T2 dan T1, nilai dia adalah 1 sekarang ini. Dan untuk yang terakhir, range yang terakhir T2 dan T3, magnitude dia 0.5. T2 dan T3, magnitude dia 0.5 di sini. Okay. So itu bila kita tengok balik secara grafikal, kita akan dapati memang betul. Kalau A kurang daripada 0.5, memang dia akan merendah. Kalau A lebih pada 1, dia akan attenuated. So betul lah rumus ni kata amplified dan attenuated. Untuk discrete time signal sama saja. Sama juga macam amplitude tadi. Beza je macam ni signal original. Sekarang ni pada N1, N2, N3. Kita tak kacau yang part C X. Kita hanya kacau part C Y axis. Kacau dari segi apa? Kita darabkan dengan A itu tadi. Sama juga dia akan kalau A kurang daripada 1, dia akan attenuated. A lebih besar pada 1, dia akan A kurang pada 1, dia akan attenuated, betul. A lebih besar pada 1, dia akan amplified lah. Contoh macam ini. Kalau kita nak 2 ASN, so A kita lebih pada 1, ni 0.5, A kita kurang daripada 1. So 1 untuk amplify, yang ini dia amplify, yang ini dia akan attenuated. Sama saja, contoh sini 1 darab 2 akan jadi 2. 2 darab 2 jadi 4. 1 darab 2 jadi 2. Okay, kenapa 2 darab? Sebab dia minta lah. Okay. Untuk attenuated pula sama. 1 darab 0.5 dapat 0.5. 2 darab 0.5 dapat 1. Di sini 1. Dan 1 darab 0.5 akan dapat 0.5. Itu sama sajalah. Kalau tengok di sini, continuous time dan discrete time bagi amplitude scaling, formula lebih kurang sama. Bentuk kalau secara grafikal pun sama sajalah. So kalau kita nak convert kepada functional pun ini boleh, tak ada masalah. So ini untuk amplitude scaling. Kita tengok pula scaling, tapi kali ini adalah untuk time pula. Okay, bila time scaling maka kita akan kacau bahagian X punya axis lah. X punya axis sahaja. Okay, sama juga untuk discrete time, time scaling kita hanya akan kacau dia punya X axis sahaja. So dalam case discrete time kita kacau dia punya N. Kalau untuk continuous time kita kacau dia punya T lah. Okay. So kalau nama lain bagi discrete time, untuk time scaling kadang-kadang kita panggil dia downsampling ataupun upsampling lah. So kita tengok continuous time. Ini rumus dia. Rumus dia kata kalau tadi, kalau kita tengok untuk amplitude scaling YT, rumus dia ialah A X T. Nampak? A ni duduk di luar sekali. Tetapi kalau untuk time scaling A ni duduk di dalam. Dia kacau siapa? Dia kacau T. Beza ada di situ. Amplitude scaling A duduk di luar sekali, dia tak kacau T. Tetapi untuk time scaling dia akan A ni duduk di dalam dan dia kacau T, dia darab T, dia tak kacau X kat luar ni. X kat luar ni adalah magnitude, so dia adalah Y axis. Okay. So kali ini kita tengok ada efek dia. Kalau lebih besar pada 1 dan lebih kecil pada 1, A ini di dalam ini kalau lebih besar pada 1 dia akan compress. Compress means dia akan mengurus. Compress ni dia akan kurus. Signal tu akan kurus. Kalau A itu lebih besar daripada lebih kurang daripada 1, maka signal itu akan stretch. Stretch ni akan menggemuk ataupun mengembang, ataupun kita panggil kembang mengembang.
So kalau tengok di sini, ini samalah, ni X, ni original punya signal. Bila dia 2 di sini, A kita lebih besar pada 1. So dia akan compress. Ini bentuk compress ni, mengurus. Kemudian A kita di sini, A kurang pada 1. T per 2. T per 2 boleh ditulis sebagai 1 per 2 T. So 1 per 2 sama dengan 0.5 T. 0.5 ialah kurang daripada 1. Maka sini ini akan stretch. Okay, dia akan mengembang. Okay, sama juga untuk discrete time. Cuma nama lain dia ialah downsampling lah. So actually yang ini kita panggil dia compress juga. Okay, compress. Yang ini pun dia akan stretch. Sama saja. Dia akan stretch. Okay. Tapi kenapa kita lebih tepat menggunakan downsampling ini? Maksud dia sebenarnya dia akan kurang. Downsampling ni maksudnya dia akan kurangkan bilangan sampel. Bilangan sampel ni apa? Bilangan batang-batang. Batang-batang signal itu. Upsampling ini dia akan, apa yang dia buat? Dia akan jarakkan. Dia akan jarakkan kita punya bilangan sampel. Saya akan tunjuklah contoh macam mana time scaling untuk CT dan macam mana time scaling untuk DT. Okay, ini contoh macam mana kita nak solve time scaling itu tadi. Okay, time scaling. Ni time scaling untuk continuous time, yang ni untuk discrete time lah. So ini signal original, kita go through untuk continuous time dahulu. So ini signal original. Sebabkan time scaling itu tadi kita buat untuk T. T ni duduk di bahagian X axis. Okay. So bermaksud kat sini amplitude. Yang ni adalah time. So bermaksud kita hanya kacau bahagian ini sahaja. Kita tak peduli bahagian amplitude ini. Kita tak peduli. So kita peduli bahagian time sahaja. So bahagian time ini kita lakukan operasi terhadap dia. Di amplitude kita buat operasi masa amplitude scaling tadi. Sekarang time scaling. So kita melakukan operasi terhadap time. So kalau kita tengok sini signal original, kita ada time kosong, T1, T2 dan T3. Sebab inilah x-axis. Okay. So T0, T1, T3. So kalau kita contoh soalan kata sila signal original ini sila buat untuk YT sama dengan X2T. Okay. So macam mana kita nak buat dia ialah bermaksud sekarang ini kita punya A. Okay. A kita sekarang lebih daripada 1. Sebab dia sama dengan 2. A kita sama dengan 2. So dia lebih daripada 1, maka ini signal ini akan compress. Okay. Bila compress dia akan kurus, mengurus. So macam mana kita nak buat ialah kita buat operasi dekat T. Bila dia A sama dengan 2, apa yang kita kena buat ialah setiap T ini kita bahagi dengan 2. So kosong bahagi 2 dapat kosong. T1 bahagi 2 dapat T1 bahagi 2. T2 bahagi 2 dapat T2 bahagi 2. T3 bahagi 2 akan dapat T3 bahagi 2. Sebab tu telah kita punya jawapan jadi macam ni. T1, T2, T3 bahagi 2. Amplitude tidak berubah, yang berubah hanyalah kita punya time. So sebab itulah kita punya time sekarang menjadi kurus. Sebab apa? A kita lebih daripada 1. Walaupun dia 2 di sini, maka A kita kena bahagi apa yang ada A kat sini. Kalau A kita 2, kita kena bahagi time kita bahagi dengan A itu tadi. Maka barulah kita dapat compress itu tadi. Okay, kita tengok pula signal yang
kalau dia stretch macam mana Okay, ni signal original, ini 0.5, A kita 0.5. 0.5 ini A kita bermaksud kurang daripada 1. Bila kurang pada 1, signal kita ialah stretch. Okay, stretch. Stretch bermaksud kembang. Okay, so mari kita tengok. Signal original kita ada 0, T1, T2, T3. Sekarang A kita adalah 0.5. Untuk menjadikan dia stretch, time kita tadi darab dengan A kita. So, time kita tadi ada 0 darab 0.5 dapat 0. Kemudian T1 darab 0.5 dapat T1 darab 0.5. Oh, sorry. Mudah kita buat macam ni. 0.5 itu actually ialah 1/2. 0.5 sama dengan sorry, saya minta maaf ada tersilap sedikit. Okey, bila 1/2, 0.5 sama dengan 1/2, maka apa yang kita buat ialah time kita tadi kita darabkan dengan 2. Time kita darab dengan 2 sebab kita ambil yang bawah ini tadi. So, kita ada 0 darab 2 dapat 0. Kemudian kita ada T1 darab 2 jadi 2 T1. T2 darab 2 jadi 2 T2, T3 darab dengan 2 jadi 2 T3. Okay. Sebab apa kita kena darab? Sebab kita nak stretchkan dia. So sebab itulah T kita tadi yang T1 jadi 2 T1, T2 jadi 2 T2 dan T3 jadi 2 T3. Okay. Magnitude tidak berubah, signal kita hanya berubah secara kembang ataupun kurus sahajalah untuk time scaling bagi continuous signal. Untuk discrete signal, dia ada cara lain, cara yang lebih shortcut untuk tentukan dia kurus ataupun mengembang, dia compress ataupun stretch, ataupun kita panggil dia upscaling, up sampling ataupun down sampling lah. So dalam kes kita di sini, ni signal original. Ini signal original. Kalau kita tengok signal original kita ini, dia ada N. X-axis kita ialah N. So kalau tengok nilai atas inilah magnitude. So kita tak kacau magnitude. Kita hanya peduli kawasan ini sahaja, N sahaja. Okay. So, kawasan ini, kawasan tengah ini, N ini ada negatif 4. So, sebab itulah negatif 4 di sini. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sebab itulah negatif 4, 2, negatif 1 sampai 4. So, ini bermaksud N. Okay, kita melakukan operasi bahagian sini sahaja. Sini. Okay, sini bahagian inilah yang bahagian x-axis itu tadi. Ini magnitude. Contoh N4, magnitude dia 0.5. Kalau kita tengok di sini, N4, negatif, dia punya magnitude 0.5. So, kita tak kacau magnitude sebab ini time scaling. Time scaling kalau bagi discrete time, time tu ialah N lah. So N, dia adalah N, time. Okay, sample. Okay, so kita buat operasi dia, apa yang kita buat mudah sahaja. Sekarang kita tengok kita punya A kita, kalau kita tengok di sini A kita sama dengan 2, maka A kita lebih daripada 1. Bila lebih daripada 1, maka kita punya rule tadi dia adalah compress, atau nama lain bagi discrete time kita adalah down sampling dia. Okay, down sampling dia. Okay, bila down sampling dia maksudnya kita akan kurangkan batang-batang sampel itu. So apa yang kita buat mudah saja, sebabkan A kita adalah 2, kita ambil N kita tadi bahagi dengan 2. N kita contoh ini N negatif 4, negatif 4 bahagi dengan 2. 2 ni apa? A kita tadi, yang ini ialah N kita. 4 bahagi negatif 2 dapat negatif 2. Buat pula untuk negatif 3. Negatif 3. Sini negatif 3 bahagi 2. 1.5. Negatif 2. Negatif 2 bahagi 2. Negatif 1. Buat seterusnya. Contoh ini 4. 4 bahagi 2 dapat negatif 2.
So kita tengok nilai hasil bahagi itu tadi. Kalau tengok nilai itu, hasil bahagi itu, kita padam sekejap ini, mudah tengok nanti. Okay. Kalau kita tengok di sini nilai yang integer. Kita tengok yang integer. Integer ni maksudnya dia tidak ada perpuluhan, dia real number yang solid. Kalau ada perpuluhan tu bukan integer, non-integer. Non-integer. Contoh yang ni integer. Ada point ini adalah non-integer. Mana-mana yang ada point yang bukan non-integer, kita potong terus. Okay, potong. So yang ni integer, jangan potong. Yang ni non, potong. Ini pun non, potong. Yang mana ada point, potong. Sebab apa? Yang ada point ialah non-integer. Potong. So yang tinggal hanyalah ada negatif 2. So kalau kita tengok di sini, n negatif 4. N negatif 4 yang tinggal, N negatif 2, N kosong, N 2 dan N 4. Sebab itulah kalau kita tengok di sini, negatif 4, negatif 2, kosong, 2 dan 4 sahaja yang kita guna. Yang lain semua kita tak guna. Okay, contoh kalau kita tengok di sini, N negatif 4. Mana? Alright. Okay, n negatif 4. Walaupun dia negatif 4, actually yang kita guna untuk tulis sebagai n yang baru. Okay. N new n. Kita panggil new n. Ini n lama. Full n. Sekarang new n, tengok kawasan ini. Okay. N negatif 4 tadi telah menjadi n negatif 2. Asal n negatif 4 telah menjadi n negatif 2. So, kita tanda negatif 2 di sini. Ini negatif 2. Magnitude kita ambil yang lama, 0.5. Sebab itu dia 0.5. N negatif 2 yang lama tadi, n negatif 2 telah menjadi n baru iaitu n negatif 1. So, ini n negatif 1. Magnitude dia magnitude lama, kita ambil 0.5. Ini 0.5. Kemudian n kosong. N yang asal adalah n kosong. Bila kita bahagi, n baru dia masih lagi kosong. So, tidak ada masalah. Kosong. Dan dia punya magnitude 0.5. Sama juga dengan ini. N asal, n lama dia adalah n2. Tetapi bila kita dah bahagi tadi, kita dapat 1. Maka n yang 2 tadi telah menjadi n1. So, ini n1. Magnitude ambil magnitude yang lama. Ambil magnitude yang lama. So, n dah baru 1 tapi magnitude dia lama. N1. N4. N dia lama. N4. N menjadi n baru. N4 bahagi 2. Sorry ya. Sini ialah tambah. Positif 2. So, positif 2. Ambil dia punya magnitude yang lama. 1. So, inilah settle. So, bila kita lukis balik, dia akan jadi macam ni. Dia akan kurang batang. Instead of tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 batang. Kita telah downsampling kaedah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 batang saja. 5 batang saja. Tadi ada 9 batang lebih kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita betul lah tadi bila A lebih besar pada 2, kita telah downsampling kan dia. So, kita tengok pula untuk n yang kurang daripada 1. Okay. So, di sini kita tengok A kita ialah 0.5 sama juga dengan 1/2. So, benda ini A kita kurang daripada 1. Kurang, kita akan stretch dia. Stretch atau untuk discrete time kita panggil upscaling. Okay, upscaling. Bila upscaling dia, maksudnya kita akan kembangkan dia. Okay. So, sama macam tadi sebabkan 1/2 ini, kita ambil n kita tadi, kita lakukan operasi yang bahagian n sahaja, darab dengan 2. Okey, ambil n kita tadi, negatif 4, nampak ini, negatif 4, darab dengan 2. 2 ni sebenarnya ialah A kita tadi. A 0.5 sama dengan 1/2. Kita ambil bahagian bawah, 2. So, negatif 4 darab 2, negatif 8. So, ambil negatif 3.
Negatif 3 darab 2, buat seterusnya sampailah n sama dengan 4 ini. Ambil 4 darab dengan 2, maka dapat 8. So, apa yang kita buat sebenarnya, kita telah mencari n yang baru. Okay, n yang baru. Okay, so sini n lama. Ni old. Okay, old. Dan ini ialah yang baru. New n. Okay, sini yang lama old n. So, kita ambil magnitude yang lama. Magnitude ambil, tetapi n dia ialah negatif 8. Sebab itulah di sini n negatif 8, dia negatif 4 lah asal. Tapi baru nombor dia yang baru ialah n negatif 8. Nilai dia adalah negatif 0.5. Yang lama dia ialah negatif 3. Lama dia ialah negatif 3 di sini. Ini negatif 3 yang lama, yang baru dia adalah negatif 6. So, ini negatif 6 and magnitude ambil yang lama 1. Okay. N negatif 2, lama negatif 2, bila kita calculate, kita dapat N yang baru negatif 4. So, sini negatif 4, maka amplitude dia 0.5 yang lama. Dan seterusnya sampailah N4. N4 ni yang lama, N4 yang baru dia jadi 8. So, sinilah 8, magnitude masih ambil yang lama 1. So, maka kita dapat beginilah. So, yang mana yang kosong-kosong itu sama juga macam tadi. Kita yang mana integer dan non-integer, kita yang non-integer kita jangan ambil lah. So, dalam kes kita tengok ni semua integer, maka kita boleh ambil. So, ambil saja semua ini, maka kita boleh plot lah. So, bila kita plot, kita akan jadi begini lah. Maksudnya dia masih di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kat mana yang dikatakan upscaling itu tadi, kalau kita tengok sini, kita punya nilai, dia macam ada kurang kat sini. 8, negatif 7 tak ada, 6, kemudian negatif 5 tak ada. Kemudian negatif 4, negatif 3 tidak ada, kemudian negatif 1 tidak ada. Dia macam missing kan. So, sini kosong. So, N 1. N3, N4, N5. So, yang bahagian missing ini, kita letak magnitude dia sebagai kosong saja. So, sebab itulah di sini, nampak ini. Ini negatif 7. Okay, negatif 7, kosong. Ini negatif 7. Sini negatif 5, kosong. So, sebab itu, sampel asal 9. Bila kita upscaling, bila kita include yang kosong ini, dia jadi banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Jadi lebih lah. Okay, so itu yang dikatakan efek A itu kurang daripada 1 dan lebih daripada 1. Ada efek dekat continuous time dan ada juga efek untuk discrete time. Okay. Operation yang kedua ialah shifting. Bila masuk bahagian shifting ini kita hanya lakukan dekat time sahaja. Means untuk X exist sahaja. Sama juga untuk discrete time, shifting ini buat untuk time. Time kita dalam kes discrete time adalah N. Maka N ini X exist sahaja. So kita hanya kacau ataupun kita buat operasi untuk paksi X sahaja. Magnitude iaitu paksi Y itu tadi kita tak buat. Okay. So kita tengok untuk continuous time dahulu. Dalam kes ini dipanggil time shifting. Time shifting ini dia ada bila kita kacau bahagian time. Contoh ini X, T. Kat sini yang kita kacau. Sama ada kita tambah dia ataupun tambah apa-apa nilai lah. Tambah 1 ke 2 ke tak kisah. Ataupun kita tolak dia. Contoh dalam kes ni tolak 1 ataupun tolak 2 dan sebagainya. Tak kisah. So operasi tambah dan tolak ini dia akan efek pada time. Contohnya kalau kita tolak 2 dekat time kita. Signal original XT. XT. Dia tidak ada tambah, tidak ada tolak. Nampak XT. Original. Okay. So sini original. Original signal. So, bila kita kat kiri ini, bila kita negatif 2, kita T, dekat T itu, kita tolak 2. Kita tolak 2, maka signal itu akan delay. Kalau kita tambah 2, maka signal itu akan advance. Apa maksud delay dengan advance? Dia macam ni.
delay ini bermaksud kalau kita kira masa, sebab ini masa, time, ini time. Kalau time ini 1 second, 2 second, 3 second. Kalau kita duduk di sini, maka kita kata kita duduk di belakang, kita lagi cepat. Delay ni maksudnya lagi cepat. Lagi cepat. Terbalik. Lagi lambat. Okey, lagi lambat. Delay. Lagi lambat. Contohnya delay makin lambat. Delay 3 second. Lambat. Orang yang delay 1 second dengan delay 3 second, delay 3 second lagi lambat. Contohnya train KTM, kalau delay 3 minit, lagi lambat dengan train yang delay 1 minit. So itu maksud dia lah. Advance ini bermaksud dia delay ini lagi ke kanan, lagi delay. Lagi delay. Kalau advance, dia terbalik. Advance, dia ke kiri. Lagi ke kiri, lagi cepat. Lagi kiri, lagi cepat. Contohnya, macam siapa yang lari settle 100 meter, lari 1 second, settle 100 meter, dia menang lah daripada orang yang lari 100 meter dalam 3 second. Nampak? So, dia advance. Sebab itu kita panggil dia advance. Sebab dia lagi ke kiri. Lagi cepat. Orang yang lari 10 second dalam 100 meter, kalah dekat orang yang lari 9 second. Nampak? 9 ni lagi advance. So, makin ke kiri, makin advance. Itu maksud dia. Okay. So, kita tengok macam mana operasi matematik lah. So, dalam kes ini, tolak 2. Maksudnya, signal kita tadi, ini magnitude. Ini magnitude. Magnitude, kita tak kacau. Kita tak peduli dah. Sebab dia bukan paksi X. Magnitude ialah paksi Y. So, kita padam. Kita hanya kacau paksi ini saja. Paksi time, iaitu X axis. Ini signal original di mana kita ada 1 sehingga 0. Ini magnitude dia 1. Kita tak peduli magnitude. Kita hanya peduli dekat time. So, ini time dia. Okay. So, apa yang kita buat ialah bila time original 1 sehingga 0, T tolak 2. T tolak 2 kita samakan dengan 0, bermaksud T sama dengan 2. Okay, so 2 ini kita tolak daripada T kita. So T kita sekarang ada 1 di sini. 1, kita tambah 2, yes. T tolak 2 sama dengan 0, T sama dengan 2. Depan ni ada positif kan? So kita tambah 2. Tambah 2 dekat mana? Dekat setiap range kita tadi. So 1 ini tambah 2, 2 tambah 2, 3 tambah 2, 0 tambah 2, 1 tambah 2, 2 tambah 2. Sebab itulah signal kita tadi. 2 tambah 1 jadi 3, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 2 jadi 5. Kat belakang 2 tambah 0 jadi 2, 2 tambah 1 jadi 3, 2 tambah 2 jadi 4. So apa bila kita tengok secara grafikal apa jadi? Signal kita telah delay sebanyak 2 second. Contohnya kalau ini dalam 2 second, dia bergerak ke kanan. Dia negatif. Negatif bermaksud bergerak lagi kanan. Sebab dia akan lagi delay. So semua ini akan bergerak secara tambah 2. Tadi signal ini kosong kan. Batang ini kosong tadi. Sekarang dia duduk kat kosong. Bila dia tambah 2, dia duduk dekat 2. Sini dia duduk dekat 1 batang ini. So sekarang 1 tambah 2 duduk dekat 3. 2 jadi 4. 3 jadi 5. Dia bergerak ke kanan. Itu maksud dia. Okay. So kalau kita tengok untuk advance pula, terbalik sikit. Kita tengok signal original kita balik tadi. Okay, ini original. Okay. Ini original kita. So, T plus 2. T plus 2 samakan dengan 0. T sama dengan negatif 2. So, negatif 2 ini kita tolak dekat semua time kita. Ni original punya time. 1 tolak 2. 2 tolak 2. 3 tolak 2. 0 tolak 2, 1 tolak 2, 2 tolak 2.
1 tolak 2, negatif 1. 2 tolak 2, kosong. 3 tolak 2, 1. 0 tolak 2, negatif 2. 1 tolak 2, negatif 1. 2 tolak 2, kosong. So, bila kita buat secara grafik, signal ini akan advance sebab dia tolak 2. Dia jimat masa lagi 2 second. Contohnya di sini. Contoh kalau kita tengok di sini, signal ini asal 3, tapi bila lepas tolak 2 dia jadi 1. Kalau saya padam di sini kan. Kalau kita nak tengok secara grafikal, 3 bila tolak 2 dia jadi 1. 2 tolak 2 jadi kosong. 1 tolak 2 jadi negatif 1. Kosong tolak 2 jadi negatif 2. Dia bergerak lagi awal. Dia menjadi semakin awal. So, dia semakin advance. Okay. Sama juga dengan discrete time. Tidak ada beza apa. Sama sahaja. Cuma beza dia ialah N sahajalah. So, kalau kita N tolak 2 sama dengan 2. N sama dengan positif 2. So, kita tambah. Ini magnitude. Okay, magnitude. Magnitude kita tak kacau. So, kita hanya kacau bahagian N sahaja. Sebab N inilah yang exist. Okay. So, N kita tadi tambah 2. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. 2 tambah 2 jadi 4. Okay, sebab tu jadi 4. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6. Magnitude ambil balik macam asal. N yang baru ialah 4. Magnitude dia 1. N yang baru ialah 5. 3 tambah 2, 5. Magnitude dia 2. 4 tambah 2, N baru ialah 6. Magnitude dia ialah 3. For other N ialah kosong. Maksudnya selain 2, 3, 4 ialah kosong. Contoh 1, 0, 5 dan 6. Ini selain daripada 2, 3, 4. Maka nilai dia kosong. Bila dia tambah 2 pun sama sajalah. Kosong kalau N macam tadi yang kat sini kan. 0 tambah 2 dia akan jadi duduk makin ke depan lah. Begitulah. Okay. Sama saja. Okay. In case untuk advance juga. Untuk advance N tambah 2 samakan dengan 0. N sama dengan negatif 2. So kita punya N itu tadi tolak 2, tolak 2, tolak 2. So, 2 tolak 2 jadi kosong. Sebab tu jadi kosong. 3 tolak 2 jadi 1. 4 tolak 2 jadi 2. Magnitude ambil balik yang asal. 1, 2, 3. Ada N, kosong. Okay. Sama saja. Kalau kita tengok betul. Kalau dia positif saja, dia akan delay. Dia negatif saja, dia akan advance, makin laju. Okay. So, ini adalah time shifting. Basic operation yang ketiga ialah reversal. Pun sama kita buat untuk time sahaja, means X exists sahaja. Okay. Di bahagian time iaitu T. Kalau di bahagian discrete time sama time di bahagian X exists sahaja, iaitu bahagian N. Sebab dia discrete maka ialah N, continuous time maka dia ialah T. Di kawasan ini sahaja. Kalau N di kawasan ini sahaja. Kita tak kacau dia punya magnitude. Okay. So apa maksud time reversal? Bila kita time reversal ini bermaksud kita kalih dia. Ataupun kita full dia. Ataupun kita lipat dia. Okay. Contoh di sini, kalau kita tengok sini, sini magnitude. Kita tak kacau. So, sini time. Okay, sini time. Time saja kita kacau di sini ya. So, ini kita kacau time di sini. Apa yang kita buat di bahagian time ini ialah kita kalih dia. Rumus dia begini. Time reversal ini rumus dia. Apa-apa yang T, kita reverse dia dengan negatif. Kita tambah, simply tambah negatif pada T. Okay, pada T. Sebab itulah asal dia adalah T, maka kita tambah negatif, kita berjaya kalih, kita full, kita lipat kita punya signal. Okay, contoh di sini. So, ini signal original. Kalau kita tengok di sini, signal original. Kita full dia, lipat dia, maka akan terhasillah signal. Yang ini kalau kita namakan dia adalah signal negatif T lah. X1 ni actually
signal yang telah dilipat. Ini signal original XT. So, ini T yang kita nak kacau tadi. So, T ini kita tambah negatif, tambah negatif, tambah negatif. 0 tambah negatif, T1 tambah negatif, T2 tambah negatif. Bila kita buat begini, susun balik cantik-cantik, dia akan jadi begini. Sebab negatif, maka negatif T1 dia akan duduk di belakang. Sebab dia negatif, 0 dia duduk belah tengah-tengah kan. So, negatif 2 dan negatif 1. Of course, negatif 1 lebih besar. So, kita kalih dah. Duduk macam ni. Negatif 3 sekarang dah jadi negatif 3. So negatif 3 kena duduk belah kiri sebab negatif 3 lebih kecil. So jadi begini. So siapa yang lebih kecil duduk belah kiri. Asal tadi dia duduk belah kanan. So apa kita buat? Kita lipat dia. Kita lipat dia menjadi dia duduk belah kiri. So magnitude tetap sama. Contoh kalau kita tengok di sini untuk range 0 dan negatif 1, 0 dan negatif 1, magnitude dia tetap 1. Asal dia tadi, dia ialah T1 sampai 0. T1 sampai 0, magnitude dia 1. Di sini kan. So, kita lipat dah. Dia jadi macam tu. Senang kita mirrorkan dia. Atau perkataan lain, kita mirrorkan dia. Sama juga untuk time reversal bagi discrete time. Kita tak kacau bahagian magnitude. Ini bahagian magnitude. Kita kacau bahagian N sahaja. So, ini N. Ini yang X axis. Inilah time bagi discrete signal. Kita tak panggil time lah. Kita panggil dia sample. Okay. So, apa yang kita buat? Simply tambah negatif juga. Asal macam ni. Original. Dan apa kita buat? Kita just tambah negatif. Tambah negatif dekat N. So, ini tambah negatif kan? Kita tambah negatif. Apa jadi? Negatif 3 tambah negatif jadi positif 3. Jadi positif 3. Negatif 2 tambah negatif 2. Tambah negatif jadi 1. 0 tambah negatif tak jadi apa. Okay. 1 tambah negatif, negatif 1. Negatif tambah 2 dekat 2, negatif 2. Tambah negatif dekat 3, negatif 3. So, bila kita tengok dia akan jadi terlipat. N lama dia, kalau kita tengok padam, sekarang ni N lama dia old, ini new N. Old N, new N. Old N dia negatif 3. Negatif 3, magnitude dia 3. Ni negatif 3, magnitude dia 3. Sekarang telah terkalih N3. Dia sekarang yang belakang ini telah terkalih duduk di sini. Dia menjadi N3. Magnitude tidak berubah. Negatif 3. N lama dia old ya. Negatif 2. Negatif 2. Magnitude dia negatif 2. Sekarang telah terkalih menduduk di sini. N baru dia 2. Sebab tu dia 2. Magnitude tidak berubah. Negatif 2. Dan seterusnya lah sampai ke kiri lah. So, simple saja untuk time reversal. Okay, bila kita tengok time reversal tadi, sebenarnya dia ada kaitan dengan kita punya topik yang awal-awal dulu, iaitu even dan odd signal. Ini rumus untuk time reversal di mana asal macam ni, kita tambah negatif, dia akan jadi baru, yang new. So, bila kita tengok, dia sebenarnya inilah, yang ini yang original, yang asal, ini yang new. Sebab kita tambah negatif, maka dia akan jadi seolah-olah mirror. Dia akan jadi lipat. Dia akan fold. Kita kalih dia dan sebagainya lah. Itu bila kita tambah negatif pada T. So, kalau kita tengok negatif ni, sebenarnya adalah rumus untuk even. Nampak sama? XT sama dengan negatif T. Ini topik awal-awal. So, betul lah memang signal yang even adalah signal yang cermin itu. So, boleh kita katakan time reversal itu tadi sama dengan even punya signal. Even punya signal. Okay. So, apa jadi kalau kita ubah asal XT tetapi ori ini kita tak tambah dekat T. Negatif itu kita tak tambah dekat T, tapi kita tambah dekat luar. Negatif X.
original ada kat sini, xt ada dua, satu tambah dekat negatif t, satu tambah kat negatif x. So ini jadi even signal, ini jadi time reversal kan. Yang ni ialah odd signal, betul, dia akan jadi odd signal. So odd signal kalau kita check balik topik kita yang awal-awal hari tu, memang rumus odd signal adalah rumus odd signal. So bila kita tambah negatif dekat luar, negatif ini kita tambah dekat luar, dia akan jadi odd signal. Dia reversal juga. Nah, macam reversal, cuma pelik sikit reversal dia jadi terkalih. Tak sama. Kita kalih signal. Bila kita kalih negatif ini, kita kalih magnitude. Kita kalih magnitude. Bila kita kalih kat dalam, kita kalih time. Kita kalih x-axis. Bila kita kalih dekat luar, negatif ini kita tambah, kita kalih magnitude, kita mirror apa? Kita mirror y-axis. Bila kita mirror y-axis, kita reverse. Bukan kita tak boleh panggil dia time reversal lah. Kita reverse signal itu terus. Reversal ini ataupun magnitude reversal lah. Kita panggil magnitude punya reversal. Sebab itulah dia jadi, ni cermin, dia jadi odd signal terkalih. Dia punya magnitude terkali, beza dengan yang ini. Okay. Alright, itu berkenaan dengan basic operation yang basic lah yang ada, yang boleh kita lakukan terhadap signal continuous time dan juga discrete time.